Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberkati kita dan mempermudahkan kehidupan berbaki kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi meneruskan tazkirah 5 minit berdasarkan buku beri 2 minit. Khabarnya, saya melihat semalam kedudukan COVID-19 kita ni sangat okey lah kan, sangat beransur-ansur okey, dan rasanya tak lama lagi lah kita akan bukan pulih 100%, tetapi mungkin kembali kepada keadaan asal kita sebelum ini, dibebaskan. Mudah-mudahan masjid-masjid juga kita dibenarkan untuk solat di sana. Dan program kita ini akan bergantung kepada keadaan semasa lah. Sekarang ni saya terkurung di rumah dan kita bolehlah buat pagi-pagi macam ni. Tetapi bila dah tiba masanya, mungkin kita terpaksa, kalau nak buat lagi pun kita terpaksa tukar dia punya masa untuk menyampaikan tazkirah ringkas ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya memperkenalkan buku lama, buku dah 2-3 tahun ya, Kita Tidak Berdosa. Semasa saya pegang buku Kita Tidak Berdosa ni, yang sebenarnya saya nak ucapkan bukan isu kita tidak berdosa, tetapi bahagian kedua di dalam buku ini, iaitu menceritakan tentang nombor-nombor. Nombor-nombor yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya. Dan saya terjemahkan dia tu dalam bentuk penulisan. Saya nak ambil satu ataupun dua lah sebelum kita mulakan tajuk kita yang sebenarnya pada hari ini, iaitu bab 39 daripada beri 2 minit. Bab hari ini menarik ya, kita tunggu. Tajuk dia dengki. Dengki ini memang sentiasa menarik hati lah untuk dibincangkan. Baik, dalam buku ini ada beberapa nombor yang saya ulas. Dan saya nak ambil yang nombor tak ada nombor. Apa dia maksudnya nombor tak ada nombor? Sebab dia akan bermula dengan nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan nombor ini dia tak akan habis-habis sampai bila? Itu kita namanya infinity. Sampai bila-bila? Tak berakhir. Sebab itu nombor ni yang sebenarnya tidak berakhir. Mana ada berakhir? Dia mesti terus je tidak berakhir. Dan bila kita pakai, saya bagi contoh ya, infinity ni terpakai apabila kita telah meninggal dunia, kita telah dibangkitkan di padang mahsyar, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita masuk syurga tanpa dihisap. Nah, apabila kita masuk syurga tanpa dihisap, ataupun masuk syurga, dah masuk syurga, infinity ya, kita hidup di sana. Tak ada masa 70 tahun ke 80 tahun. Infinity ni maknanya selama-lamanya dalam syurga. Baik. Jadi pernah tak tuan-tuan dengar orang sebut ya, seimbangkan dunia dan akhirat. Seimbangkan dunia akhirat, seimbangkan dunia akhirat. Maknanya dunia penting, akhirat penting. Benar, kenyataan itu penting. Kita kena seimbangkan dunia dan akhirat. Kerana kita nak masuk syurga, kena melalui dunia. Apa yang berlaku di dunia akan reflect nanti, akan memberikan kesan dia kepada masuk syurga nanti. Sama ada masuk terus ke, kena hisap dulu ke, ataupun terus kekal, tak boleh masuk sampai bila-bila pun ada. Terutamanya bagi mereka yang syirik lah, yang menduakan Allah. Baik tuan-tuan, perkataan seimbang itu diterjemahkan dalam keadaan yang luar biasa dengan tindak laku kita. Kita ni, ya Allah, jaga dunia ni, jaga sungguh-sungguh lah jaganya. Memang betul jaga-jaga. Kerja tu sungguh-sungguh. Memanglah patut kerja sungguh-sungguh. Tetapi bila azan saja bunyi, tak berhenti. Apa pula seimbangnya? Maknanya kita mendahului dunia ni dengan sampai melupakan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah. Jadi saya tulis dalam buku ni, benar kita kata seimbang dunia dan akhirat. Tetapi seimbang itu dia tak boleh sama. Mana boleh sama? Masuk syurga, infinity. Duduk di dunia, ada batasan dia. Jadi saya kata, seimbang dunia dan akhirat, tetapi dia tidak sama. Jadi nak bagi analogi mudahnya, saya tulis dalam ni ya. Nak bagi analogi mudahnya, kalaulah rumah saya, ruang tamu saya ni di studio kita pada hari ini memerlukan 12 lampu ya. 12 lampu untuk terang, bagi cantik je. Kemudian bilik ini saya cuba kecilkan. Pecah, buat partition ya. Luas dia sebelah ni 1/4, belah sana 3/4. Nak bagi terang yang sama, yang bilik 1/4 ni kena ada berapa lampu? Kalau semua sekali 12 lampu, kalau 1/4 daripada 12, bilik ni hanya perlukan 3 je lah. 1/4. Yang belah sana, kena ada 9 lah. Betul tak?
Matematik. Jadi, seimbang tetapi tak sama. Sebab bilik ni kecil. Bilik sana besar. Seimbanglah kalau lampu 3, 9, 12 tu. Jadi itulah analogi dia. Kalaulah kita hidup di dunia 100 tahun, hidup di syurga selama-lamanya, kena seimbang betul-betul. Tetapi dia takkan boleh sama punya. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kita melebihkan dunia lah. Kalau kita tengok pada mata kasar, begitulah. Ini masing-masing individu lah. Cuma kita peringatkan macam tu. Terima kasih tuan-tuan. Jadi, kita teruskanlah program kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita dah bab 39. Tajuk dia dengki. Allahu Akbar. Sekarang ni, hari ni, besok ataupun lusa ni, kita soal hati sikit. Sebab saya bahagikan beri 2 minit ini kepada beberapa segmen. Masa kita tulis tu lah. Apa dia dengki sebenarnya? Saya ambil mudah lah. Tuan-tuan berjalan ataupun berjumpa dalam satu majlis. Orang ramai kan. Kita tengok satu muka tu. Kita tengok dia. Kita tak kenal pun dia kan. Kita tak pernah jumpa pun. Kita tengok muka dia tu, tengok tingkah laku dia sikit-sikit gitu kan kat situ. Menyampah kita. Dalam hati kita, ya Allah, serabutnya dia ni. Ada tak? Pernah tak kita rasa macam tu? Allahu Akbar. Itu hati tu, penyakit hati. Dengki ni penyakit hati. Tuan-tuan, kita kerja. Bos baru kita sampai. Dia tak buat apa-apa pun lagi kat kita. Dia tak ada pun bagi arahan apa-apa. Tengok muka dia, datang pun serabut dah. Pasal apa? Kita rasa tak senang pada dia orang ni. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini perasaan ya, perasaan dalam jiwa kita. Kadang-kadang Facebook ni ya, media sosial ni, Facebook lah terutamanya, ya kita tengok banyak kan entry-entry melintas dekat depan kita tu. Kita tengok orang ni bercakap, orang ni bagi tazkirah ke apa, kita tengok dia, Allah dia ni serabutnya. Bila ada perasaan tersebut, maknanya hati kita ni tak okey lagi lah. Jadi nak kena jaga yang tu dulu. Itu biar dulu ya, keadaan situasi tentang hati kita. Baik. Kalau kita di pejabat, saya dah sebut ya. Ini biasanya dengki-dengki ni berlaku di pejabat banyaklah. Kenapa? Orang naik pangkat, kita dengki. Masya Allah, subhanallah. Kita rasa kita lebih bagus. Kita rasa kita lebih pandai. Kita rasa kita yang lebih banyak buat kerja. Tiba-tiba orang lain naik pangkat. Dengki tak kita? Dengki. Rasa macam perasaan iri hati lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu dengki, iri hati ni, dengan jiran tetangga pun kita boleh dengki. Kita tengok dia, ya Allah, gini, kereta dia besar, gini. Ini kerja apa mulalah timbul prasangka, timbul yang bukan-bukan kita ungkapkan dalam jiwa kita. Ini kerana cemburu lah, cemburu, dengki, iri hati. Dalam Quran ada lebih kurang, kalau sebut, kita cari perkataan dengki, ada lebih 17 ayat tentang dengki. Kemudian kalau kita sebut tentang khianat ke apa, ada lebih kurang 12 gitulah. Kalau kita mencari menggunakan perisian UiTM tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya baca satu terjemahan ayat surah Al-Baqarah ayat 10 ya. Dalam hati mereka, golongan yang munafik itu terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Lalu Allah menambahkan lagi penyakit mereka dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu, dan mereka pula akan beroleh azab yang pedih lagi menyakitkan disebabkan mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Orang yang berdengki ni, orang yang rasa tak senang je pada orang lain ni, yang sebenarnya akan dibalas esok dengan azab yang azab yang alah, kalau kena masuk neraka, Masya Allah, memang azab api neraka tu kan letak bawah tapak kaki ni menggelegak sampai kotak. Itu saja sudah menakutkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerana ia penyakit hati, dia sukar untuk nak bendung dia tu susah, memang susah. Kita nak bendung susah. Tetapi macam mana caranya yang boleh kita perbaiki diri kita ni? Ialah dengan sentiasa memohon keampunan Allah. Sentiasa bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita ada. InsyaAllah, kalau kita tengok sesuatu tu, orang tu lebih daripada kita, Alhamdulillah. Kita bersyukurlah tu. Alhamdulillah, nanti ya Allah, Engkau bagilah ilmu kepadaku ya Allah, supaya kita dapat lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah SWT. Kerana penyakit dengki, penyakit khianat ni adalah satu penyakit yang melanda manusia. Perkara ini berlaku daripada sejak Adam
diciptalah ya. Adam dicipta, kemudian iblis tak nak sujud kepada Adam walaupun telah diperintahkan oleh Allah SWT. Puak-puak ni yang sebenarnya patuh kepada Allah, tetapi kerana ni dengki tu ada tu, dan dia minta dengan Allah supaya dia nak mempengaruhi kita. Ya, Iblis diturunkan, dikeluarkan daripada syurga. Adam juga dikeluarkan daripada syurga, tapi Adam tu memanglah diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan tugas iblis sekarang ni nak menghasut kita supaya kita ni ada perasaan dengki, perasaan tu. Ini nak kena lawan. Tapi iblis dia tak ada kuasa yang sebenarnya bila kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bolehlah berdengki. Ada dua ataupun satu keadaan yang boleh kita berdengki. Kita iri hati boleh, bukan tak boleh. Kita dengki, kita tengok orang tu, ya Allah, dia kaya, tapi selalu bersedekah. Ya Allah, dengki aku dengan dia. Kemudian kita cubalah untuk melakukan apa yang dia lakukan. Kemudian apa lagi yang kita dengki dengan amal ibadat orang. Allah, ya Allah, boleh orang ni boleh bangun malam, boleh macam-macam buat. Kita rasa kita kekurangan, kita berdengki dengan dia, tetapi dengki itu dalam konteks yang berbeza lah. Bukan dengki nak memusnahkan orang, bukan dengki sampai buat fitnah. Biasanya dengki ni dia akan bersambung-sambung, lepas tu buat fitnah pula. Lepas buat fitnah, cerita buruk, macam-macam berlaku. Dan dia berangkai-rangkai. Sebab itu dengki ini ataupun khianat ini yang sebenarnya menjadi isu penting yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berhenti kat situ pada hari ini. Tetap juga ada hadiah. Hari-hari ada orang bagi hadiah. Dia bukan saya cakap terus terang lah, saya tak minta untuk bagi hadiah. Tak ada dalam planning kita. Tetapi apabila orang yang pertama memberikan hadiah tersebut, saya setuju. Dan dia terus tak putus-putus sampai sekarang. Terima kasih ya banyak-banyak. Dan hadiah pada hari ini, buku Roza ya, Dia Mahu Daku ke Sana. Buku ni, dalam buku ni ada untuk hadiah daripada Roza, ada 31 resepi yang mana Roza pergi kami akan cuba makan makanan tempatan dan akan dipersembahkan dalam ni. Dan disebabkan kertas dia ni kertas yang sangat baik, bagus, terima kasihlah Galeri Ilmu. Gambar-gambar semua jadi cantik. Dan setelah berpengalaman 3 kali buku bercorak macam ni diterbitkan, dia menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan kepada pengalaman dan sebagainya. Dan hadiah yang kedua adalah beri 2 minit. Ceritalah dia ada di sisi. Beri 2 minit pula. Ceritalah dia ada di sisi. Ini tulisan saya dengan Datuk Zaini. Dan kesemua foto cover dan foto belakang ini sangat cantik kerana dia telah memenangi hadiah National Geographic. Ini diambil sendiri oleh Datuk Zaini. Dia ni rupanya seorang fotografer juga yang berminat. Okey, Annie Ismail ada. Annie Ismail. Sak Dia Kecut. Ya Allah, 3 ya? Saya beritahu tadi 2 kan. Tapi tak apalah, dah tulis nama ni, saya teruskan juga. Annie Ismail, Sakdiah Kecut dan Hanis Esa. 3 nama ini tolong kontak saya 019-315-4444. Tuan-tuan mendapat hadiah 2 buku terbaru kami. Ceritalah dia ada di sisi Dia Mahu Daku ke Sana, dan saya tambah satu lagi apa yang kita tazkirahkan setiap hari. Beri 2 minit. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.